Balik dipersilakan Ustaz. Ya, apabila kita sebut tentang mengenai kita bersama dengan Islam, apabila kita sebut syahadah saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada 5 tanggungjawab yang kita kena pikul di belakang kita ini. Yang pertama, ulama kata agama. Agama ni menjadi tanggungjawab yang mesti dipikul dan mesti dipertahankan dalam hidup kita. Lalu Islam ajar jangan kamu paksa orang masuk Islam, jangan. Islam ni tidak dipaksa untuk kamu masuk. La ikraha fid din. Kamu tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kamu masuk dan kamu nak keluar balik, kamu dilarang. Kamu dilarang dalam agama. Kenapa? Kamu main terhadap agama. Oleh kerana kamu main terhadap agama, Islam suruh jaga. Jangan hina agama. Jangan cela agama. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh kita menjunjung agama dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang keduanya, kita baca dalam kitab lagi diajar supaya bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita diajar supaya jaga akal. Akal kita ni kena jaga. Jangan rosakkan akal kita. Akal kalau sekiranya kita rosakkan, bagaimana akal kita rosak? Apabila kita minum arak, apabila kita terlibat dengan perkara yang memabukkan, maka rosaklah akal kita. Satu Islam sebut kullu muskirin haram. Tiap-tiap benda yang memabukkan menjadi haram pada diri kamu. Dan tiap benda yang mabuk ni jadi haram. Diajar dalam agama. Kenapa? Kerana kamu rosak akal kamu. Akal ni Allah nak bezakan di antara manusia dengan binatang. Binatang Allah tak bagi akal. Tetapi manusia Allah bagi akal padanya. Oleh kerana Allah bagi akal pada manusia wajib untuk menjaga akal. Jangan dirosakkan akal ini. Kalau rosak juga kamu minum juga arak, maka di sana ada sebat. Di sana diajar supaya disebat sebanyak 40 kali sebat. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman Sayyidina Umar disebat sebanyak 80 kali sebat. Dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan nak mengajar bahawa hidup kamu ni, kamu kena jaga akal kamu. Kena tahu perkara demikian. 2. Yang 3, Islam suruh jaga bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, yang dinamakan dengan nasab ataupun keturunan. Nasab dan keturunan kena jaga. Satu, Islam larang daripada berzina. Apabila manusia berzina, maka dia tak tahu keturunan dia daripada mana, datang daripada mana. Sehingga kan Allah sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina, kerana zina ini dia akan kesudahan apa dia? Innahu kana fahisyah. Zina ni benda yang keji, benda yang benda yang najis, benda yang kita ni tak suka. Fahisyah, benda yang memang tak elok pada diri kamu. Bukan sekadar itu, wa sa'a sabila, dan kesudahan yang buruk daripada zina ini. Benda yang buruk apa dia yang akan terjadi? Anak luar nikah. Siapa yang nak jaga? Siapa yang nak kasih sayang pada anak ni? Bagaimana hubungan dia dengan apa dia? Dengan harta benda pula. Kalau sekiranya ibu dia yang melahirkan anak ni tiba-tiba meninggal dunia, bagaimana dengan harta pusaka ni? Dapat tak dapat pada anak tersebut? Semua ni wasa asabila, buruk dan keji, kesan daripada perzinaan itu sendiri. Dan Allah ajar supaya kita jaga, jangan zina. Kemudian Islam ajar lagi. Apabila kamu sebut asyhadu an la ilaha illallah, kamu diajar supaya jaga harta benda. Satu, Islam larang jangan mencuri, jangan ambil barang orang, jangan kamu makan rasuah. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh jaga ni maruah Islam yang kita diajar supaya jaga. Dan yang akhir sekali, kita diajar supaya jaga maruah ataupun yang disebut dengan nyawa dalam hidup seorang. Kita diajar supaya jangan bunuh orang lain. Jangan tuduh orang sembarangan. Jangan tuduh orang yang dalam keadaan bersih, tiba-tiba kamu tuduh dia berzina. Maka di waktu ini kamu kena bawa datang saksi. Walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah. Siapa-siapa yang menuduh orang perempuan yang baik dia berzina, hendaklah dia sebat sebanyak 80 kali sebat. Kenapa dia? Kerana mulut dia ni pandai-pandai nak tuduh orang sehingga menjatuhkan air muka orang pula, yang menyebabkan di waktu ini Islam suruh jaga 5 perkara ni. So itulah apabila kita sebut jaga ni, Islam sebut salah satu benda yang kita kena jaga, jangan kamu hampiri dengan zina. Satu, anak-anak muda kita kena pesan pada anak-anak muda kita, remaja-remaja kita ni, pastikan kalau kamu nak juga di antara lelaki dan perempuan, kamu ada jalan penyelesaian. Penyelesaian apa Islam ajar? Kamu diajar supaya bertunang. Bertunang dapat pahala. Kita jangan ajar anak-anak muda kita ni, kita ajar masyarakat kita dengan apa dia? Bercinta dulu. Tak payah bertunang lagi, bercinta dulu, kenal dulu. Lepas pada ni baru bertunang. Dosa, jangan. Islam tak ajar demikian. Islam ajar apa dia? Bertunang dapat pahala. Lepas pada tu kamu nak mengenali, tak jadi masalah. Kemudian lepas pada tu kamu pisah. Katakanlah kamu bertunang,
tiba-tiba kamu putus dalam tunang kamu, tak jadi masalah dalam Islam. Islam tak jadi masalah, dan dia tidak mengaibkan, dia tidak dianggap aib. Aib bila? Waktu mana kamu kahwin tiba-tiba kamu bercerai, itu baru dianggap aib. Tapi yang tidak aib apa dia? Kamu bertunang, kemudian kamu putus, kamu tunang, kamu putus, tak jadi masalah. 10 kali sekalipun kamu putus, tak jadi masalah. Cuma orang Melayu kita ni ustaz, kalau dah bertunang, kemudian putus, tunang, putus, dia suruh mandi bunga terus. Dia akan jadi demikian. Ni tabiat orang Melayu dipanggil. Tabiat orang Melayu kita. Padahal bukannya demikian. Islam ajar bertunang tu pahala, couple itu dosa. Kena ajar pada anak-anak kita. Kamu ni kenal di antara lelaki dan perempuan. Bila kamu kenal lelaki dan perempuan ni, kamu dah tunang ke belum? Belum bertunang dulu. Bertunang itu dapat pahala dalam Islam. Dengan cara, cuma waktu mana kita bertunang tu, proses nak bertunang ni bagaimana, itu boleh susun kembali. Kerana ada orang Melayu kita ni, dia mula letak beberapa adat-adat yang menyusahkan, akhirnya memayahkan pertunangan. Padahal dalam Islam, tunang tu dipermudahkan. Apabila bertunang saja, maka di waktu ini orang lain tak boleh lagi bertunang di atas tunang. Hukum dia haram. Tapi couple tak ada masalah. Couple, kalau sekiranya orang couple, boleh lagi tak masuk. Orang lain boleh masuk lagi? Boleh lagi. Kenapa dia? Kamu belum tunang. Sebab itu Islam suruh bertunang. Apabila kamu tunang, Islam galakkan kahwin. Cepatkan perkahwinan. Apabila cepatkan perkahwinan, Rasulullah ajar di antara tanda keberkatan dalam kehidupan kekeluargaan ini, Rasulullah ajar apa dia? Mesti ada 3, kata Rasulullah. Apabila kamu nak kahwin saja, wahai pemuda, ada 3 benda ni. Kamu kena letak awal-awal. Apa dia? Yang pertama, mudah dalam urusan perkahwinan. Mudah dalam urusan perkahwinan. Berjumpa dengan ayah perempuan, bagi tahu pada ayah perempuan, pakcik, saya berkenan anak pakcik. Pakcik berkenan tak dengan saya? Kalau pakcik tak berkenan dengan saya pun tak berkenan anak pakcik. Senang cerita. Senang kita. Mudah-mudah aja dalam urusan. Jangan buat payah dalam urusan perkahwinan. Mudahkan dalam urusan perkahwinan. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW sebut, dia sebelum kahwin, dia nak pada zuriat yang ramai. Rasulullah sebut demikian. Belum kahwin, tanya dulu pengantin, bakal isteri dia, nak berapa orang anak? Dia kata, kita jangan ramai-ramai sudah. Jangan ramai-ramai. Dunia moden sekarang ni 3 orang cukup lah. Dalam dunia moden sekarang ni 3-4 orang tu cukup. Cukup ni. Kalau dia sebut demikian, kita kata kita postpone dulu lah. Dia kata berapa? Nak berapa? 18 confirm. Senang cerita. Maknanya senang. Biar zuriat yang ramai. Kenapa? Rasulullah sebut, aku berbangga di akhirat nanti dengan umat yang ramai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, yang 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murahnya mas kahwin. Mas kahwin dan hantaran murah saja. Jangan diletakkan dengan harga yang menyebabkan menyukarkan dan akhirnya berlakunya perzinaan ini. Senang berlaku zina. Kenapa? Kerana terlampau mahal mas kahwin. Hantaran dan mas kahwin benda yang sama. Ulama kata benda yang sama, cuma kita tukar je sikit. Mas kahwin bunyi murah, tapi waktu mana hantar kena mahal juga. Tak ada hantaran boleh kahwin, tak kahwin juga. Jadi nak tak nak, ulama kata benda yang sama je. Benda yang sama je mas kahwin dengan hantaran ini. Lalu dalam keadaan begini, kita diajar supaya permudahkan. Bila orang tanya saja pada anak kita, nak bawa berapa ni? Kita sebut, bawalah, jangan mulia sangat, jangan hina sangat. Jangan tinggi sangat, jangan hina sangat, jangan. Bawalah kadar-kadar yang sepatut dibawa. Itu cara yang nak suruh apa dia? Kita kena melalui proses ini. Dengan tujuan apa dia? Keberkatan itu datang. Ni tak. Kadang-kadang orang tanya nak bawa berapa ni? Kakak dia 9999 dia sebut. Lepas tu adik dia tak faham-faham dia sebut. Kalau kakak pun 999 macam nombor telefon bomba dia buat ni. Dia buat demikian. Adik dia ni lebih lagi lah, kerana adik dia ni ada lulusan itu, lulusan ini, yang menyebabkan akhirnya menjadi kepayahan dan kesukaran dalam perkahwinan. Akhirnya hilang keberkatan. Berkat itu hilang. Apabila berkat itu hilang, yang menyebabkan di waktu ini kita tidak lagi rasa keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan. Para hadirin sekalian, kita kena faham ya. Kita ni bukan nak harta benda banyak tak, tapi nak harta benda yang berkat. Kita bukan nak rumah tangga yang besar tak, tapi kita nak rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Diberkati ni, berkat ni tak ada dalam agama lain kecuali Islam yang mengajar hanya istilah berkat. Berkat ni apa dia? Kita biasa sebut, sampai Rasulullah sebut, barakallahu lakuma, diberkatilah oleh Allah pada kamu berdua. Wa barak alaikuma, Rasulullah sebut, mudah-mudahan di antara satu sama lain diberkati. Wa jama'a bainakuma fil khair, dan kamu berdua dikumpul dalam kebaikan. Apa
Apa maksud berkat? Berkat ni apa dia? Ulama-ulama tanya, berkat ni apa dia? Bila tanya lagi, ulama kata, berkat ni sesuatu yang nampak sedikit tetapi dirasakan banyak. Berkat ini sesuatu keadaan yang sempit tetapi dirasakan luas. Berkat ini satu keadaan yang nampak susah tetapi dirasakan senang. Itu berkat dia panggil. Kadang-kadang ada orang yang rumah besar tapi sunyi je dalam rumah dia. Ada orang yang kereta mewah, ada driver lagi, dia duduk kat belakang lagi, tapi masam je dalam kereta. Ada orang yang dia kereta kecil je, kancil je, anak 12 orang, sibuk melambai orang tepi jalan anak dia. Mak ayah senyum je dalam kereta. Maknanya apa dia? Tanda diberkati. Tanda diberkati. Berkat ni satu pemberian yang Allah bagi. Bagaimana kamu nak suruh berkat? Perjalanan hidup kamu mesti melalui perjuangan, supaya perjuangan yang kamu lalui dengan agama ini, kamu ikut dengan agama, kamu akan kemuncak hidup kamu berkat, dan hujung hidup kamu kerahmatan Allah akan sampai. Tatkala mana kamu boleh jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu anak nak sebut apa yang ditanya oleh ustaz sebentar tadi. Pemuda-pemudi yang sampai peringkat ini, mereka korbankan sampai jiwa raga mereka semata-mata kerana nak jaga pasangan mereka, sehingga kan tak jaga lagi Allah, maka dia kena jaga satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang muda, siapa yang dia ada kelapangan, kekuatan sikit, dia kahwinlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kahwin ni yang menyebabkan kamu akan terjaga syariat. Kalau sekiranya kamu tak mampu kahwin, fa'alaika bis-saum, kamu kena biasakan hidup kamu puasa. Fa'innahu lahu wija. Hujung tu Rasulullah SAW sebut, kalau kamu tak boleh kahwin, wahai orang muda, baik lelaki, baik perempuan, maka perbanyakkan puasa. Perbanyakkan puasa. Amalan puasa ni, puasa sunat ni kena ajar pada anak-anak muda kita. Kenapa? Fa'innahu lahu wija. Kata Rasulullah, kerana dengan kamu puasa ni menjadi pertahanan kekuatan pada diri kamu. Sebab tu kalau kita jadi mak ayah, kita tak benarkan anak kita kahwin lagi. Kadang-kadang anak kita sebut, "Bah, nak kahwin abah." Misal contohnya, dah sampai masa dah ni kot. Kita pun jawab balik, "Ish, kamu ni baru 21 tahun. Menggulung ijazah belum lagi. Nak genggam ijazah pun tak ada lagi. Kamu kena belajar dulu." Bukan sekadar kena sebut belajar saja, tidak. Tetapi ibu bapa kena sebut apa dia? Kamu kena banyakkan puasa. Kamu kena banyakkan puasa. Kerana apa dia? Kerana dengan kamu puasa menjadi pertahanan pada diri kamu. Jangan kita tak ada alternatif. Sebab tu Islam, kalau dia larang satu benda, Islam buka jalan yang lain. Tak ada satu benda pun Islam tutup dan Islam tak buka-buka dah tadi. Islam larang daripada kita minum arak. Nak minum air selain daripada arak, minumlah. Nak minum air nata de coco, minum.